Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi, sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kurang lebih 1084 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 3 hari bulan November tahun 2019. Maknanya dah 2 tahun 11 bulan 19 hari saya tidak sampai ke sini. Dan saya pun percaya tuan-tuan pun tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Ketika itu kita membincangkan tajuk nak anak seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk bersempena zikra Maulid Rasul atau memperingati maulidnya baginda Nabi, iaitulah tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik. Hadirin hadirat sekalian, Nabi kita jangankan nak banding dengan kita, Nabi kita banding dengan semua Nabi pun dia masih contoh yang terbaik. Kalau banding dengan kita, of course dia memang terbaik. Tetapi kalau Nabi banding dengan kita, itu comparison antara apple dengan limau, tak balance. Kalau kita nak keseimbangan, bandingkan antara limau dengan limau, apple with apple. Jadi kalau kita bandingkan Nabi pun dengan Nabi yang lain, Nabi masih lagi memiliki akhlak yang terbaik. Dan Nabi kita ni bukannya satu orang, dua orang Nabi, ratus ribu Nabi, Nabi kita tetap lagi nombor satu. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Apa kehebatan Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain? Akhlak dia. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, akhlak Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir di subuh hari semayang awal jadi amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, akhlaknya tu kekal jadi ikutan. Nabi ada banyak akhlak mulia, tawaduk, pemalu, sidik, amanah, tabligh, patonah, tabah, sabar, syukur, pemaaf, bertakwa, istiqamah, ikhlas, khusyuk, zuhud, lemah lembut, bijaksana, qanaah, dermawan, berani, terlalu banyak. Sehingga kata orang tua-tua jaring puput mengata-kata, campak bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Salah satu akhlak yang Nabi ada, yang mana Nabi-Nabi lain pun ramai di kalangan mereka tak ada dapat akhlak ini. Bukan tak ada,
tak sehebat Nabi kita. Apakah dia akhlak itu? Pemaaf. Akhlak Nabi sebagai suka memaafkan ni luar biasa sekali. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang ini kita kena ikut. Apa sebab? Manusia ni dia perangai dia payah nak memaafkan orang. Sedangkan orang buat kesalahan, dia minta maaf, kita maafkan sajalah. Sebab to err is human. Membuat silap itulah manusia. Namanya pun manusia. Bak kata pantun orang putih, potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Hubungan manusiawi yang tak ada kesalahan itu mustahil. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala meletakkan ciri-ciri ahli surga, salah satunya adalah mereka yang suka memaafkan. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah Ta'ala menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu sifat ahli surga ni kata Allah Ta'ala adalah bertakwa. Dan salah satu sifat ahli takwa, wal afina 'anin nas, mereka memaafkan orang. Dan di hujungnya Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memaafkan orang, dia sampai makam ihsan. Tuan-tuan sekalian, tak semua manusia boleh sampai makam ihsan. Bahasa mudah, tak semua Muslim itu mukmin, dan tak semua mukmin itu muhsin. Muhsin ni orang ihsan. Kita mungkin beriman, rajin pergi masjid, taat mak bapak, bagus, beriman. Tetapi muhsin belum tentu, ihsan belum tentu. Kamilah orang masjid, saya orang masjid, kita semua orang masjid. Masa musim pandemik, ada ihsan tak pada kita orang masjid? Mana ada? Tak ada ihsan. Orang jemaah datang lupa bawa sejadah, minta maaf tak boleh masuk, SOP. Balik orang tu, ihsan tak ada. Bagilah tepi-tepi tiang orang tu semayang. Ihsan tak ada. Orang datang lupa bawa topeng, ya. Alah, masjid ni bukan cerita sini, tempat lain. Sedia duit beribu-ribu, belilah sekotak dua. Orang lupa bawa emas, minta maaf tak masuk, SOP, minta maaf tak. Balik orang tu. Ihsan ni tak semua orang ada, walaupun beriman. Sebab itu yang hadis Jibril, 3 perkara yang dia tanya: Islam, iman, ihsan. Ramai orang boleh beriman, belum tentu ramai boleh ihsan. Ihsan ni belas melengok orang. Orang yang jaga orang sakit, itu orang ihsan. Anak-anak ada 10, tak semua ada ihsan jaga mak bapak sakit. Walaupun ada ramai tu, ada yang hafal Quran ke, ada yang imam ke, tak tentu. Kadang tak sekolah tinggi, itu yang ada ihsan. Dia yang jaga mak bapak dia. Sebab itu ihsan ni susah. Dan salah satu indikator ihsan adalah memaafkan orang. Hanya orang yang ada ihsan saja, dia sudi memaafkan orang. Sebab itu dalam bahasa Arab, memaafkan dalam bahasa Arab disebut afun. Orang yang memaafkan dia panggil al-afi. Diambil daripada perkataan afa, ya'fu. Dia sama makna dengan maha, yamhu, mahwun. Maknanya menghapus. Orang dia maaf ni dia kosong-kosong. Dia tak ada nak ingat-ingat. Namun tuan-tuan, bukan mudah untuk melaksanakan sebuah kemaafan. Kerana ada 1001 macam petualang minda yang perlu ditapis, ditampi dan dipilih dalam nak kita memburu kematangan insan yang ihsan. Ungkapan memaafkan ini terkadang hanyalah himpunan aksara dan perkataan yang sangat ringkas, namun ianya mampu menjadi pelita di kala malam yang terlalu gelap gelita.
kita maafkan satu orang walaupun simple saja ayatnya, tetapi mampu menjadikan kebahagiaan bagi orang lain. Betapa sukarnya sifat memaafkan sehingga Allah mengulang-ulang perihal mulianya sifat pemaaf ini. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 199, surah Asy-Syura ayat 40, dalam surah An-Nur ayat 22, dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Allah Ta'ala sebut, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang buat kebaikan, dan jangan ikut perangai orang bodoh, kata Allah Ta'ala. Wa'rad anil jahilin, jauhkan diri engkau, jangan ikut perangai orang bodoh, tak nak memaafkan orang. Ini surah Al-A'raf ayat 199. Tapi bagi kita, khususnya orang Melayu, memaafkan ini kita selalu nampak macam kita ni lemah sangat, Ustaz. Orang buat salah kita maaf, orang buat salah kita maaf. Macam bila nak selesai? Kita kena tegas, Ustaz. Tuan-tuan, memaafkan dia tak ada kaitan dengan kehinaan ataupun kelemahan. Bahkan sifat memaafkan adalah cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati serta tanda orang lapang dada. Nabi sebut, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan, kecuali Allah akan izzan, muliakan orang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu hadis lain, Nabi pernah bersumpah, salasun uqsimu alaihinna ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'u ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. 3 perkara aku bersumpah untuk golongan ini. Pertama, takkan berkurang harta yang engkau sedekah. Ini aku sumpah, tobat tak kurang. Soalnya Nabi cakap begitu. Yang kedua, tidaklah menambah bagi seorang yang memaafkan melainkan naik kemuliaan dia. Dan yang ketiga, aku sumpah tidaklah seorang yang tawaduk melainkan Allah angkat darjatnya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam Quran ada satu ayat. Ayat ini turun disebabkan peristiwa ada seorang sahabat Nabi tak nak memaafkan. Ini kena jadi pelajaran untuk kita. Allah berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan, mana ada duit lebih, bersumpah tidak akan membantu kaum kerabatnya atau orang miskin atau orang yang berhijrah fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kamu memaafkan mereka dan berlapang dadalah dengan mereka. Adakah kamu tak suka Allah ampunkan kamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur ayat 22. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, ayat ini turun kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini rare. Jarang kita dengar turun ayat untuk Sayyidina Abu Bakar. Ada beberapa, tapi yang ini agak rare. Ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu telah sudi memaafkan kesilapan sepupunya. Sepupunya nama Mistah bin Usasah. Kenapakah Abu Bakar memaafkan? Pada mulanya Abu Bakar ni sepupu dia. Sepupu dia selalu tolong Mistah, bagi duit, dia bagi allowance. Mistah ni orang susah. Mak dia pun Abu Bakar tolong. Tapi sayang, orang yang kita tolong ini dia gigit pula tangan kita. Apa yang berlaku? Mistah bin Usasah adalah antara orang yang merupakan dalang yang memviralkan cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha.
Kan Aisyah pernah difitnah, ada skandal dengan seorang sahabat. Jadi antara admin WhatsApp group lah, kalau kita istilahkan sekarang, adalah Mistah bin Usazah. Sedangkan Aisyah ni anak Abu Bakar. Jadi sebagai seorang ayah, dia kecil hati. Kecil hati sebab kalau yang buat viral ni Abdullah bin Ubay, aku tak pelik. Dia musuh. Tapi engkau, wahai Mistah, aku bagi kau duit, aku bagi kau allowance bulanan, mak kau aku tolong, family kau aku tolong. Kenapa engkau pula jadi tukang forward pula viral ni, apa hal? Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Demi Allah, aku takkan beri Mistah seposin belah 7 pun. Aku takkan bagi dah dia lepas pada ni, selepas apa yang dicakap tentang anak aku Aisyah. Kalau kita berada di kedudukan Abu Bakar, berhak tak kita marah? Berhak. Anak kita, orang buat fitnah, dan yang tukang buat fitnah pula sepupu kita. Makna ni anak saudara engkau. Kau tak fikir ini kan saudara mara kita. Kalau ia pun benda tu berlaku, pun tak elok kita cakap ini pula benda ni tak berlaku. Jadi by right, Abu Bakar ada premis untuk marah kepada sepupunya itu. Dan dia kata, wallahi lah aku lepas ni aku seposen pun aku tak bagi duit pada dia. Dalam keadaan dia marah itu, turun firman Allah. Ayat surah An-Nur ayat 22 yang saya bacakan tadi. Allah Ta'ala tanya kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wahai Abu Bakar, engkau tak suka kalau aku ampunkan kau? Bila Allah sendiri tanya kepada Sayyidina Abu Bakar habislah, kata mestilah aku nak Allah ampunkan aku. Maka kata Abu Bakar, wallahu inni uhibbu ayyaghfirallahu li. Wallahi aku nak sangat Allah ampunkan kesalahan aku. Faraja'a ila Mistah nafaqah allati kanat yunfiqu alaih. Akhirnya Abu Bakar insaf, dia kembali beri allowance kepada Mistah. Waqal wallahi la anzi'uha minhu abadan. Aku akan terus bayar allowance pada engkau sampai bila-bila. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau insan sehebat Abu Bakar pun pernah tak boleh nak tahan marah kita, orang buat fitnah pada kita, tapi tetap dibentukkan akhlaknya oleh Allah supaya jadilah pemaaf. Ayolah tuan-tuan, kita hidup memaafkan. Tirulah peribadi manusia-manusia hebat yang pernah memaafkan orang yang buat kesilapan yang lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Kita mungkin tak maafkan orang, mungkin orang tu tipu duit kita aja. Tipu duit kita, tapi kita okey lagi lah. Walaupun duit dah habis puluh ribu melabur, dia tipu kita, kita tak nak maafkan dia, tapi kita tak adalah susah. Ada orang lebih teruk kena daripada kita. Sebab itu dalam nak memaafkan, kita kena cari contoh terbaik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah tanya, ayajizu ahadukum ayyakuna ka abi Damdam. Nabi tanya, kamu semua ni, Nabi tanya ke sahabat, kamu semua nak tak jadi seperti Abu Damdam? Sahabat tanya, siapa? Abu Damdam. Man Abu Damdam ya Rasulullah? Ya Rasul, Abu Damdam ni siapa ha? Kami tak kenal. Abu Damdam. Tuan-tuan kenal Abu Damdam? Tak pernah dengar. Kata Nabi, kana idza asbaha qal, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi laka, fala yashtumu man syatamahu wa la yadhlimu man zalamahu wa la yadribu man darabahu. Kata Nabi, Abu Damdam ni orang lama kita. Kita tak sempat dengan dia. Dia ni setiap pagi dia keluar daripada rumah, dia akan berdoa, ya Allah, aku pertaruhkan diriku padamu ya Allah, dan aku letakkan marwah dan harga diriku ku gantungkan pada engkau ya Allah. Aku tak mencela orang yang mencela aku,
Aku takkan zalim kepada orang yang menzalimi aku, dan aku takkan pukul orang yang memukul aku. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maka kata Nabi, korang semua kena ikut perangai Abu Damdam ini. Tak pernah ada dendam dengan orang. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bercerita tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik untuk kita nak tiru dalam soal memaafkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ni tuan-tuan, dia boleh memaafkan kesalahan musuh-musuh dia. Dia boleh memaafkan kesalahan sahabat-sahabat dia. Ni kita tak lama lagi nak raya. Tak lama lagi nak raya. Sabtu depan nak tengok anak bulan. Lepas tu nak nyambut raya lagi. Jadi musim-musim nak beraya ni, WhatsApp kita, Facebook kita, banyaklah berita-berita lalu dekat wall macam-macam. Orang ni bergaduh dengan ni, orang ni bergaduh dengan ni, orang bergaduh ni. Susah kita nak bawakan satu budaya, jomlah maafkan. Let bygone be bygone. Orang tu pernah dia buat silap. Dia pun dah insaf, bertobat, kita maafkanlah dia. Dalam kamus politik tak ada. Sekali kau buat salah, sampai kiamatlah kau masuk neraka. Tak ada. Maafkan, no. Maaf ni susah. Sebab hanya orang ihsan je boleh maafkan orang. Nabi kita dia boleh maafkan. Padahal Nabi dikhianati oleh musuhnya teruk daripada yang kita hadapi. Pertama kita tengok, bayangkanlah tuan-tuan, Nabi ni terpaksa meninggalkan kampung halaman dia. Tuan-tuan pun di sini bukan semua orang Selangor, bukan semua orang Sungai Buloh. Tapi tuan-tuan datang ke sini bukan kerana dihalau daripada Kota Baru, halau daripada Ipoh, tak ada. Tuan-tuan nak mencari kehidupan yang lebih baik lagi saja. Bukan dihalau. Nabi kita dihalau. Dan Mekah ini dia homogeneous. Yang duduk dalam Mekah ni semua saudara. Jadi Nabi kecil hati sangat sebab yang khianat dia adalah saudara mara dia sendiri. Macam Madinah, cosmopolitan, bandar bercampur macam Kuala Lumpur, bercampur bangsa, kaum macam-macam. Tapi Mekah saudara semua. Jadi bila Nabi diperlakukan begitu, dia kecil hati betul. Sampai peringkat dia dihalau daripada Taif. Dakwah di Mekah dah tak boleh. Permit tak ada. Padahal yang menghalang tu semua saudara dia. Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara dia. Abu Jahal saudara dia. Abu Sufyan sepupu dia. Tak sakit jiwa tuan-tuan. Saudara semua. Kemudian dah tak boleh. Abu Talib dah meninggal, semua dah asal parang. Kau jaga Muhammad. Kau punya abang long kawasan dah tak ada. Siapa boleh protect kau sekarang? Siapa kau punya tiger sekarang? Jadi punya tiger dah tak ada. Nabi cari port baru, Taif. Taif ni sejam setengah lah daripada Mekah. Ini ramai yang pernah sampai ke Taif. Sekarang ni orang umrah dah banyak package pergi Taif. Baguslah pergi Taif. Tapi saya tanya, pergi Taif program apa? Tak ada apa Ustaz, beli minyak wangi dengan naik roller coaster. La ilaha illallah. Kalau itu baik pergi Genting Islandnya. Dia sejuk. Taif ni sejuk. Taif ni dia kampung moyang Nabi. Maknanya Nabi bukan pergi tempat asing. Nabi dalam riwayat disebut dia pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan Taif ni bukanlah kampung orang, kampung moyang dia. Moyang dia nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kan nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim bin Abdul Manaf moyang Nabi, isterinya nama Atikah. Jadi Taif itu adalah kampung moyang dia. Macam kita lah, mungkin dah duduk Selangor, tapi moyang kita mungkin ada di Negeri Sembilan, ada di Pilah, ada di Seri Melanti. Kampung moyang kita. Kita pun balik lah, walaupun kita dah duduk Selangor lama, balik ke kampung moyang kita. Kita pun tahu kita asal daripada suku Tiga Batu, Lubuk Kepung. Sebutlah apa suku-suku yang kita ada. Tapi orang boleh bantai lagi kita balik. Kita akan sedih. Sedih dia lain lah. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi, hal ata alaika yaumun,
kana ashadda 'alaika min yaumi Uhudin. Ya Rasul, ada tak satu hari yang lebih berat engkau pernah hadapi kalau nak dibandingkan dengan perang Uhud? Tuan-tuan, perang Uhud ni dah teruk dah. Dalam banyak-banyak peperangan yang Nabi sertai, perang Uhud mencatatkan rekod yang tak menyeronokkan. Apa sebab? Uhud, dalam peperangan itu 70 orang sahabat Nabi terbunuh ataupun korban. Dan Nabi sendiri julung-julung kali cedera yang agak parah di dalam perang Uhud. Apabila Utbah bin Abi Waqqas, dia tengok pertahanan orang Islam dah berpecah, dia pun buat serangan. Dia langgar kawalan rapat, dia bawa seketul batu, dia baling batu macam batu bata tu agaknya, kena tepat dekat muka Nabi. Tapi itu jam orang pakai topi besi perang. Jadi bila batu tu kena pada muka Nabi, topi besi tu pecah, menyebabkan gigi Nabi tercabut. Kata sahabat, wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha waj'ahu wa kusirat baydatu ala ra'sihi. Kata sahabat, pada waktu itu ketika dibaling dengan batu, besi itu pecah, ada serpih tertusuk ke dalam pipi, gigi kacip Nabi tercabut, mukanya terluka, topi besinya retak. Sahabat cerita, sehingga kan akhazat qit'atan min hasirin fa ahraqatha wa asqatha fastamsakat dam. Yang sempat berlari menolong Nabi anaknya Fatimah. Fatimah dia jaga hospital lah, hospital Medan. Bila dah berlaku cedera, Fatimah berlari, tengok ayahnya dah luka parah, dia ambil potongan tikar, dia bakar. Kemudian dia ambil yang cair itu, kemudian dia tampal pada luka Nabi untuk stop bleeding. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya agak teruk perang ketika itu. Jadi Aisyah ni, dia ambil kesempatan tanya, ya Rasul, perang Uhud tu dah teruk dah, ada tak lebih teruk daripada perang Uhud? Kata Nabi, ada. Ada lagi, itu kan lagi teruk. Kata Nabi, itu tak ada hal, sikit punya barang, tak ada masalah. Ada lagi teruk? Ada. Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Nabi, aku telah mengalami penderitaan yang lebih teruk yang pernah dilakukan oleh kaumku, iaitu ketika aku di Taif, yang mana Nabi dihina, dicaci, dibaling sampai berdarah ketika di Taif. Aisyah pun pelik, Taif mana ada kematian? Mana ada kematian di Taif? Itu hanya luka-luka saja, apa masalahnya? Kata Nabi, aku ketika perang Uhud, lepas round pertama kita kalah, lepas tu kita kumpul balik kekuatan, second round kita menang. Walaupun kita ramai yang meninggal, tapi aku masih boleh kumpul sahabat, masih boleh buat mesyuarat lagi. Artinya negara Islam masih ada. Masih ada. Menteri-menterinya masih ada. Walaupun caretaker tak caretaker, tetap ada kerajaan. Tapi masa peristiwa Taif, kata dia, wa ana mahmumun ala wajhi, aku begitu sedih memikirkan, kalau hari ini aku tak dapat dakwahkan orang Taif, aku tak tahu nak bawa Islam ni pergi mana lagi. Mana aku nak bawa Islam? Perang Uhud, walaupun kita mula kalah, lepas tu kita menang, tapi masih ada kerajaan. Masih boleh memerintah, boleh buat dasar, boleh keluar bajet, masih lagi boleh. Tapi masa Taif, aku tak tahu ke mana nak dibawa Islam ini. Sehingga kata Nabi, aku berjalan sambil berfikir dalam keadaan sakit. Dalam riwayat disebut, falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib. Aku berjalan ni dalam keadaan rusing, sampai aku tak tahu aku kat mana. Sedar-sedar dah ada di Qarnus Sa'alib. Sekarang ni kita panggil Qarnul Manazil. Semasa di situ telah berlaku satu peristiwa. Apakah peristiwa yang berlaku di Qarnul Manazil? Yang ini saya akan terangkan kemudian.
Kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini. Sempatlah Bilal buat persiapan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung tajuk ceramah kita pada malam ini. Mohon izin untuk kita lewatkan sedikit saja pelaksanaan solat fardu isyak untuk kita sambung bercerita tentang apa yang boleh kita ikut Nabi. Malam ini kita fokuskan kepada salah satunya adalah sifat pemaaf. Pemaaf. Tadi kita bercerita sebelum kita berhenti untuk azan, Nabi pernah dapat penghinaan yang teruk oleh saudara-saudara dia sendiri ketika di Taif. Yang mana ketika Nabi turun daripada Taif itu, Nabi berada dalam keadaan yang sangat bersedih. Tiba-tiba Nabi bercerita, fa iza ana bi sahabatin qad azallatni fa nazartu fa iza fiha Jibril. Sedang aku jalan pening memikir, tiba-tiba aku nampak ada awan yang menaungi aku. Bila aku perhati lama-lama, oh ada Jibril di situ. Jibril pun datang. Kemudian faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaika. Jibril kata kepada Nabi, ya Rasul, Allah mendengar semua percakapan kaum kau dan apa yang mereka tolak, ajaran-ajaran dan ajakan daripada engkau. Maka kata Jibril, wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Maka ya Rasulullah, aku bawakan bersama aku ada satu lagi malaikat, malakal jibal. Ini malaikat penjaga gunung. Ada malaikat rupanya jaga gunung. Jadi ini malaikat, kata Jibril, Tuhan nak suruh dia buat apa, semua dia boleh buat. Semua boleh buat, tak ada masalah. Kemudian Nabi cerita, fanadani malakul jibal. Datang malaikat bukit, malaikat gunung bagi salam. Fasallama alayya. Dia bagi salam pada Nabi. Summa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim akhsyabain. Ya Muhammad, kalau Tuhan nak kami angkat gunung, dua gunung kami timpakan kepada orang Taif, sekarang pun saya boleh buat. Kata malaikat bukit ini. Dia guna istilah al-akhsyabain. Akhsyabain ni dua gunung atau bukit yang ada di Mekah. Pertama Jabal Qubis. Dulunya gunung, dah kecil, dah tinggal, dah jadi istana tetamu kerajaan Saudi lah, dekat dengan Safa. Lepas tu lagi Gunung Qu'ayqi'an, ni pun dah tak ada lah, dah rata dah, dekat dengan kawasan Marwah. Dua bukit ni kata malaikat saya boleh ambil, saya boleh timpa atas Taif. Apa respon Nabi kita? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim mimman ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata, tak apalah wahai malaikat bukit, saya doakan supaya keturunan orang-orang Taif ini satu hari esok akan tetap sembah Allah dan tidak sekutukan Allah dengan apa pun. Hadis Bukhari Muslim. Mungkin bagi tuan-tuan yang mendengar cerita ini, biasalah ustaz, apa yang peliknya? Nabi memang pemaaf. Dah, Nabi kita je pemaaf gitu. Maaf, bukan membawang. Nabi-nabi lain ada tak macam tu? Tak ada. Bukan kita nak mengata Nabi lain tak bagus. Segan juga kita tadi imam dah baca apa tu, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayatna bi ruhil qudus. Panjang pula ayatnya tadi. Allah Taala dia ada nabi ni, dia beza-bezakan dia punya kelebihan dia. Kelebihan Nabi kita, dia lembut hati. Kalau kita ambil contoh Nabi lain, Nabi lain tuan-tuan, asal kau samsing je, azab turun lah. Kau samsing je, azab. Engkau lawan aku, azab. Nabi kita tak ada. Malaikat offer, aku empap dengan gunung lah. Oh, tak apa, no. Relax. Ni Nabi kita.
Saya ambil contoh Nabi Nuh. Kan orang kata, ustaz ni ngumpat-ngumpat Nabi Nuh ni, jangan ustaz, berdosa bukan ngumpat. Ini kita cerita apa yang Allah rekodkan dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, tak ramai orang yang mahu beriman. Tak ramai orang dengar cakap Nabi Nuh. Bayang Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang naik kapal dengan dia tak sampai 40. Yang 40 tu bukan semuanya orang. Rimau, gajah, zirapah, itu je naik ramai. Jadi dia rasa, apa benda dia orang ni? Aku dah buat program kat 1000 tahun, banyak ni je penghasilan. Maka ketika itu Allah rekodkan, wa qala nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Apa doa Nabi Nuh? Allah Ta'ala rekodkan, wahai Tuhan, selepas dakwah dia ditolak, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu hidup di atas bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan sesatkan pula orang lain, dan mereka akan melahirkan pula anak-anak yang juga akan buat maksiat dan juga akan kafir. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Beza tak dengan Nabi kita? Beza. Ni bukan nak merendahkan Nabi Nuh dah. Nabi Nuh ni kita tabis spring, tuan-tuan. Dia walaupun dia adalah tak sehebat Nabi kita, tapi pada sisi Allah dia tetap Nabi yang terbaik. Sebab dia ulul azmi. Dia ulul azmi, Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Timbul soalan, kenapa Nabi Nuh walaupun dia punya downline, kita panggil downline lah, penghasilan dia tak sepadan dengan usaha dia, tapi kenapa Allah letakkan dia sebagai ulul azmi? Sebab ingat, Allah tidak pernah mengukur hasil, Allah menilai usaha kita. Macam contoh, kadang kami yang jaga masjid, kadang Jabatan Agama, JAKIM ke siapa, dia buat penilaian masjid. Dia kata ni masjid ni buat program apa, orang tak ramai. Ni banyak kosong-kosong ni, banyak beli pada orang ni, apa cerita ni. Ada manusia diukur hasil. Ukuran dia, kejayaan tu mesti orang ramai sampai dinding belakang. Tak. Allah tidak tengok hasil, Allah tengok usaha. Masjid kau usaha tak suruh orang datang? Azan sedap-sedap tak? Imam good looking ke tak? Wangi tak kapet kau? Tempat parking okey ke tidak? Dia akan tanya apa effort kita untuk orang ramai. Kalau kita dah buat yang terbaik, orang tak ramai, Tuhan tak marah kita. Tuhan marah kalau engkau tak usaha. We do the best, let God do the rest. Sebab itu dalam dakwah tak cerdik kalau orang dia nak tanya, berapa hasil ustaz ceramah selama ni, berapa orang masuk Islam? Bukan itu cara bertanya. Yang orang ukur adalah, adakah awak buat kerja dakwah ni hari-hari? Itu cara menemu-duga. Allah Ta'ala tetap mengangkat Nabi Nuh walaupun umat dia tak ramai kerana usaha dia. Ini beza dengan kita lah. Kalau kita appraisal kita dah hujung tahun ni, kita akan nilai kuantiti penghasilan. Allah tak, dia tengok usaha kita. Inilah Nabi kita, pemaaf dia. Sama juga tuan-tuan, Nabi kita kena hina dengan orang Mekah. Luar biasa sekali. Mungkin tuan-tuan pun semua maklum, Nabi dan juga keturunannya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib pernah kena boikot di Mekah. Di boikot. Ini satu benda yang kita tak dapat nak bayang. Kita sebab sini selalu boikot orang, kita tak tahu perasaan kena boikot. Kita kan kaki boikot. Israel lawan Palestin, tak pergi media, boikot. Dah okey, beli balik. Banyak balik. Kita boikot. Try kau pula kena boikot. Apa rasanya? Boikot ni stres, tuan-tuan. Bayangkanlah Nabi dan keturunannya diboikot dalam dua perkara, ekonomi dan juga sosial. Orang Quraisy tak akan berjual beli dengan orang Islam. Kalau dia nak beli barang dengan orang musyrikin Mekah, barang harganya tak sama, harga berganda-ganda lebih mahal. Dari segi sosial, mereka tak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD dia. Dia telah di PKPD kan, ada pagar dia, rela jaga, askar jaga. Dia tak boleh keluar, pagar kawat. Dekat kawasan sa'i kita tu, dekat dengan Safa Marwah, itulah kawasan dia kena PKPD kan.
Dia tak boleh keluar dalam setahun kecuali dia keluar dalam 4 bulan saja. Dalam bulan-bulan yang diharamkan perang. Tak boleh kahwin dengan orang Quraisy, tak boleh kahwin dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak benar bercakap. Dan deklarasi ini didokumenkan, digantungkan di sebuah sahifah lembaran yang ada perjanjian dan sumpah memorandum ditandatangani oleh setiap suku-suku di Mekah dan digantungkan di dinding Kaabah. Maknanya piagam tak akan berkawan lagi dengan puak-puak orang Islam. Tuan-tuan ingat tak stres lah? Stres. Kemudian bila Nabi dah pindah ke Madinah, ingatkan bila dah pindah kau tak kacau dah aku. Kacau juga. Berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kau pun masalah kau sebenarnya. Kau tak suka aku di Mekah. Okey, aku pindah. Aku dah pindah Madinah. 5-6 jam naik kereta baru sampai. Lagi kau mau serang. Kalau ikut sakit hati tuan-tuan. Apa lagi kau ndak? Aku dah tak kacau kau. Lu gua dah ada kampung sendiri. Yang kau datang sini serang apa cerita? Kalau nak diikutkan sakit hati. Tetapi Nabi punya pemaaf luar biasa. Semasa Fathu Makkah. Fathu Makkah ni berlaku 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Bersamaan tahun 629 Masihi. Nabi telah masuk semula ke Mekah bersama 10,000 orang sahabat. Ini dipanggil peristiwa Fathu Makkah. Ketika Nabi dan 10,000 sahabat masuk Mekah, orang Mekah semua panik. Selama ni diorang buat taktik serangan ke Madinah. Tahun depan serang lagi. Ini jam orang Islam pula datang. 10,000 datang. Semua panik sebab tak sempat prepare. Persiapan tak dapat. Macam mana tadi punya risik tentera dia tak dapat maklumat. Macam mana? Tak ada maklumat. Jadi barang bekalan yang kita Sungai Buloh ni tak apalah. Ada DPSP kat sini. Ada stok simpanan bawah tanah macam-macam benda sini dekat sini. Ni tak sempat nak buat apa-apa persiapan. Jadi orang Mekah panik. Abu Sufyan yang selama ni memusuhi Islam, bila dia tengok Nabi kita datang dengan 10,000 sahabat, dia pun pusing 360 darjah. Lompat pati. Masa tu akta lompat belum ada lagi. Tapi ni kan tak boleh sebab dia pun Nabi sayang dia Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni kita tak boleh kutuk dia lebih. Walaupun dia banyak melakukan onar dalam sejarah Islam, perang Uhud, perang Badar, tapi dia ni sepupu Nabi. Jadi kita dah pegang prinsip Nabi ni dengan, alah tuan-tuan takkanlah cicit dia tuan-tuan boleh kopek ke udang ni, dia punya sepupu-sepupu lagi lah. Kita kena respect juga. Sepupu Nabi ni, dia ni anak ayah dia nama Al-Haris bin Abdul Muttalib. Al-Haris bin Abdul Muttalib ni paklong Nabi. Anak-anak Abdul Muttalib yang laki-laki ada 10 orang. Maknanya Nabi ni ada 9 pak saudara. Yang ke-10 tu bapa dia lah Abdullah. Pak saudara dia, pak long dia Al-Haris namanya. Yang kedua Zubair, 3 Dirar, 4 Muqawim, 5 Abdul Manaf. Abdul Manaf dia panggil Abu Talib. Pak saudara nombor 6 Abdul Uzza. Yang ini yang popular, Abu Lahab. Pak saudara dia tu, pak saudara. Yang ke-7 Abbas radhiyallahu anhu. Yang ke-8 Hamzah radhiyallahu anhu. Dan seorang lagi tak diketahui namanya, tapi ada ulama kata namanya Abbad. Jadi Nabi ni pak saudara ada 9, campur ayahnya 10. Al-Haris pak long dia nombor 1. Al-Haris ni ada beberapa orang anak, antaranya Al-Mughirah. Al-Mughirah ni adalah Abu Sufyan. Dia ada nama Al-Mughirah, ada nama seorang lagi anaknya Naufal, ada seorang lagi Abdullah. Jadi ni semua anak Al-Haris. Jadi bila Abu Sufyan tengok orang Islam datang dengan 10,000 sahabat, Nabi dia pun dah panik. Jadi ketika itu orang-orang Mekah semua lari, bersembunyi. Ada yang lari padang pasir apa semua. Kenapa dia orang takut tuan-tuan? Sebab inilah Muhammad yang dulu kau boikot, kau bantai dia, sekarang dia datang dengan penuh kekuatan. Mau tak takut? Takut tuan-tuan.
takut. Tapi Abu Sufyan ni ialah dia sepupu Nabi. Dan kata para ulama, Abu Sufyan ni dia sebaya dengan Nabi. Dan dia pun ada iras-iras muka Nabi. Ada gaya macam rupa Nabi. Sebab itu apabila Abu Sufyan tak ikut dakwah Nabi, orang semua heran. Sebab dia daripada kecil baik. Abu Sufyan ni setengah ulama sebut, kata dia ni adik-beradik susu pula lagi dengan Nabi. Dia pun menyusu juga dengan Halimatus Sa'diyah. Orang ingatkan kalau Nabi isytihar jadi Nabi, orang pertama masuk Islam Abu Sufyan lah. Benar. Yang masuk Abu Bakar. Bahkan dia yang paling kuat lawan Nabi. Dia datang jumpa Nabi. Faja'a Abu Sufyan faqal, ya Rasulullah. Cik, dia pun pandai juga panggil Rasulullah. Biasa panggil Muhammad ya, sepupu. Biasa Muhammad. Kali ni dia orang pandai politik. Ya Rasulullah, ubidat hadra Quraisy la Quraisy ba'da al-yawm. Kata Abu Sufyan pada Nabi, ya Rasulullah, hari ini orang Quraisy jahanam semua. Hari ini Quraisy binasa. Tak ada lagi dah orang Quraisy yang mampu bertahan selepas daripada hari ini. Kenapa? Ente datang 10,000 orang. Ini orang kampung tak boleh lawannya. Hari ini kami done. We are done. Habis. Orang-orang kampung, orang Mekah pun semua tunduk, takut. Ini Muhammad mesti datang balas dendam balik lah. Kita boykot dia 3 tahun. Dia pergi Taif, kita suruh pula orang baling batu lagi. Habislah kita hari ni. Tapi Nabi ni dia bijak berpolitik. Nabi jawab begini, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, man alqas silaha fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Gini, aku ni kalau nak ikut marah, aku masih ada marah lagi. Ini kampung aku, marah ada sikit-sikit lagi. Tapi tak apa, siapa-siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan, aku tak kacau. Siapa-siapa yang letak senjata, aku tak kacau. Siapa-siapa yang kunci pintu rumah pun aku tak kacau. Selain daripada itu, standby. Dia, Nabi ni dia jiwa besar. Kemudian orang pun dah tengok Nabi ni macam tak ambil tindakan yang keras. Dia orang pun datang berkumpul, jumpa dengan Nabi. Semua muka tunduk, muka takut. Nabi tanya kepada orang Mekah, ya ma'syara Quraisy, ma turauna anni fa'ilul fikum. Hei orang Quraisy, engkau agak-agak apa aku akan buat pada engkau, wahai orang Mekah? Apa aku nak balas pada engkau orang semua? Mana kalau ayat kita, dulu kau samsing ya, sekarang aku sudah dah pakai bedak. Kalau cerita P.Ramlee, sekarang aku dah pakai bedak, apa macam? Cantik. Contohnya begitulah. Sekarang aku datang, engkau agak-agak apa aku nak buat pada engkau orang semua? Semua takut tuan-tuan. Habislah kita, habis. Tapi ada seorang dua menjawab, qalu khairan akhun karimun wa ibnu akhi karim. Ada orang tua-tua kata, wahai Muhammad, kami yakin kau akan buat yang baik-baik saja. Sebab engkau orang baik, engkau anak orang baik, saudara-saudara engkau semua orang baik, engkau keluarga orang baik. Takkanlah nak buat jahat pada kami. Pandai juga dia orang. Kata Nabi, azhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu semua buat hal masing-masing. Hari ini aku bebaskan kamu semua. Menangis semua orang Mekah. Ini Muhammad yang kita halau daripada kampung kita 8 tahun dulu, sampaikan dah di Mekah, di Madinah, kita serang pula dia bertahun-tahun. Hari ini dia datang dengan penuh kehebatan, kemegahan. Dia boleh kata kepada kita, fa antum tulaqa, aku talakkan kau semua, aku ceraikan kau semua. Maknanya kau semua bebaslah. Tak ada dendam, tak ada apa. Para ulama ada buat kajian, apa sebab Nabi ni walaupun dia dikhianati dalam perjuangan, tapi dia masih boleh memaafkan. Ini pelajaran untuk kita. Sebab Nabi ada satu tabiat,
Dia selalu bandingkan penderitaan dia dengan penderitaan nabi-nabi sebelum dia. Bagi dia, apa yang aku hadapi ni, ada orang lain lebih teruk lagi hadapi daripada aku. Jadi macam kita pun, katalah ada orang tipu kita, khianat kita, kita nak marah, rasa malas nak maafkan dia. Tapi bandingkan dengan orang lain lebih teruk kena tipu daripada itu. Jadi kita akan ada sikit slow sikit lah. Ada slow sikit. Ada satu riwayat menyebut semasa Fathu Mekah itu, ketika Nabi tanya kepada orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Orang Mekah, agak-agak apa aku nak buat pada korang semua? Maka kata sebahagian daripada orang Mekah, naqulu khairan wa nadhunnu khairan, akhun karim wa ibnun akhin karim wa qad qaddarta fasjah. Ada yang kata, wahai orang keturunan yang baik-baik, kamu orang baik, ayah kamu baik, adik-beradik abang pak saudara kamu baik. Kalau kamu berajak nak buat apa, buatlah, tapi kami yakin kau orang baik. Tapi apa jawab Nabi? Fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Wahai orang Mekah, hari ini aku hanya nak ucapkan apa yang pernah diucapkan oleh saudaraku Nabi Yusuf ketika dia bercakap dengan adik-beradik dia. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf bersabda kepada abang-abangnya, tiada cercaan pada kamu hari ini, semoga Allah ampunkan kamu, dan Allah lah paling penyayang antara yang penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Rupanya Nabi kita bandingkan apa yang dia kena dengan apa yang Nabi Yusuf pernah kena. Nabi Yusuf, tuan-tuan, kena lebih teruk daripada Nabi kena. Kalau tuan-tuan perasan, Nabi kita hanya dikhianati, dicerca oleh siapa? Saudara mara dia. Tapi Nabi Yusuf, siapa yang khianat dia? Adik-beradik dia. Lagi huara lagi. Tuan-tuan, kita hidup, kalau bukan adik-beradik kita tolong kita, siapa lagi nak tolong? Walaupun satu dunia benci kita, tapi kita ada adik-beradik kita yang backup kita, kita kuat. Tapi rupanya adik-beradik yang bunuh kita. Kecewa dah tuan-tuan, kecewa. Adik-beradik ni benteng akhir. Setelah satu kampung tak suka kita, tapi sebab adik-beradik kita ada, abang kita ada, kakak kita ada, kita jadi kuat. Adik-beradik ni menjadikan kita kuat. Walaupun kita tak kaya, tapi adik-beradik kita ada. Bayang perasaan Nabi Yusuf, dia dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri. Dia Nabi Yusuf ni anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia ada 12 orang anak, isteri ada 4. Anak dia dengan Lia, Nabi Yaqub kahwin dengan Lia, dapat 6 anak. Rubin, Simuel, Lewi, Yehuda, Ishkhar dengan Zabulon. Dia kahwin dengan Rachel, dapat 2 anak, nama Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin tu adik-beradik satu mak. Kahwin dengan Bilha, dapat 2 anak, nama Naftali dengan Dan. Kahwin dengan Zilfa, dapat 2 anak, Gad dengan Ashir. Adik-beradik 12, khianat adik yang nama Yusuf. Ini cerita semua dalam Quran. Abang-abang dia bertuah punya abang, dia campakkan adik dia dalam perigi yang ada air. Kalau perigi buta tahan lagi, perigi yang masih ada air. Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan Nabi Yusuf duduk dalam perigi ada air 3 hari. Abang punya kerja, abang-abang punya kerja. Balik siap nangis-nangis, beritahu ayah, adik dah kena bantai baham oleh haiwan buas binatang. Adik-beradik apa pesen macam tu? Nabi Yusuf duduklah dalam perigi. Dijumpai pula oleh satu kafilah perdagangan yang dalam perjalanan daripada Syam nak pergi ke Mesir. Jadi mereka singgah ambil air. Ketika mereka timba air, tengok ada orang tarik, ada benda tarik. Dan ada budak umur belasan tahun. Yusuf
Jadi dia pun tarik. Ingatkan kafilah ni nak tolong Nabi Yusuf. Dia bantai pergi jual pula Nabi Yusuf. Ni geng-geng ahli perniagaan. Benda boleh jual. Jual orang. Orang pun orang lah. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Qatadah dalam tafsir, mereka jual Nabi Yusuf di Mesir dengan harga 20 dirham. Kata Imam Mujahid dalam tafsir, mereka jual Nabi Yusuf dengan harga 22 dirham. Kata Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq, mereka jual Nabi Yusuf dengan harga 40 dirham. Bayanglah, kena buang. Kalau dalam tafsir daripada Al-Hasan diriwayatkan, Nabi Yusuf dibuang dalam perigi masa umur 17 tahun. Dia mana nak ambil SPM, bayanglah orang tengah sibuk tuition apa semua nak periksa, kau boleh campak dalam perigi dah tak boleh periksa. Kalau kita sekarang peras tuan-tuan, kecewa betul. Dan dia berpisah dengan ayahnya 80 tahun. Dipisahkan. Dikatakan Nabi Yaqub ni menangis sampai buta mata. Macam Kasim Selamat lah. Sedih sangat. Anak kesayangan yang paling cerdik nak sekolah, nak belajar. Yang lain-lain ni tak berapa nak sekolah dah. Yang ini yang menjadi sikitnya. Yang ini pula matilah. Tapi Nabi Yusuf ni umur panjang. Dia wafat umur 120. Dia sempat lagi hidup dengan ayah dia lepas itu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua tahu. Dia daripada seorang hamba yang dijual, sampailah dia jadi pemerintah Mesir. Dia jadi menteri, Perdana Menteri Mesir. Ketika dia dah jadi macam Raja Mesir lah kita panggil, datang adik dia Bunyamin. Dia cam adik dia. Lepas tu dia panggil adik-beradik dia yang lain datang, yang khianat dia dalam perigi dulu. Bawa sekali ayahnya Nabi Yaqub yang dah tua. Adik-beradik dia yang campak dalam perigi ketika dititah masuk istana semua menggigil. Matilah nak, matilah. Ini orang kita campak sekarang dah jadi raja mah. Matilah nak, matilah. Takut. Tapi apakah jawab Nabi Yusuf kepada mereka? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf kata pada abang-abang dia, hari ini tidak ada cercaan pada kamu. Moga Allah ampunkanlah segala kesalahan kau, sebab dialah Maha Penyayang antara semua yang menyayangi. Surah Yusuf ayat 92. Jadi bagi Nabi kita, aku kena khianat ini sikit punya hal. Padahal bagi kita dah besar dah. Nak bagi Nabi kita, Nabi Yusuf lagi teruk kena mah. Dia kena campak perigi mah. Saya mana ada masuk perigi mah. Dia ada fikir begitu. Itu yang dia jadi tak dendam sangat pada orang. Dan Nabi kita pernah juga dalam perjuangan dikhianati oleh sahabat. Ada. Dalam perjuangan ada. Nabi pernah ada seorang sahabat kesayangan dia yang telah membocorkan rahsia negara. Pernah berlaku. Dalam riwayat disebutkan sebelum berlaku Fathu Mekah, rancangan untuk memasuki Mekah telah dibocorkan oleh sahabat. Sahabat yang membocorkan rancangan itu namanya Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia buat satu surat, dia hantar ke Mekah, memberitahu kepada orang Mekah rancangan Nabi dan 10,000 orang nak masuk Mekah. Detail dia beritahu. Berapa hari bulan, ikut jalan mana, apa semua. Tuan-tuan, dalam undang-undang mana-mana negara, bocor rahsia keselamatan, undang-undangnya, hukumannya bunuh. Sebab ini rahsia. Nabi ketika dia dah bincang, surat itu telah diutuskan oleh Hatib bin Balta'ah kepada satu orang kurir. Ada JNT zaman itulah. Tapi kurir yang dia guna perempuan, bawa kuda supaya mengabui pandangan orang. Satu orang perempuan. Macam mana Nabi boleh tahu surat dah dibocorkan? Nabi punya special brand, tak ada orang boleh lawan. Mossad ke, CIA ke, FBI ke, Bukit Aman ke, Risik Tentera ke, tak ada boleh challenge. Apa sebab? Nabi punya special brand Jibril. Oh, punya champion number 1 punya espionage lah.
badan perisikan terbaik dalam dunia, Jibril alaihissalam. Jibril beritahu, ya Rasulullah, ada masalah. Apa masalah? Ini kita punya planning mau pergi Mekah, surat sudah sampai. Habis kat mana surat sekarang? Jibril, dia zaman dia tak payah GPS, dia GPS satelitnya dah sampai ke Raudatul Khah. Kalau nak kejar kena hantar penunggang-penunggang kuda terbaik lah. Beres. Nabi terus titahkan 3 orang komando dia, Ali bin Abi Talib, Zubair Al-Awwam dan Al-Miqdad bin Aswad. Tiga-tiga ni 69 komando VET 69. Ini pantas, cepat dan tak dikesan. Tiga-tiga orang Nabi titahkan, Ali, Zubair, Miqdad. Kau bawa kuda sekarang sampai ke tempat nama Raudatul Khah. Cari satu perempuan, dia bawa satu surat, kau ambil surat, bawa balik. Beres bos. Tak ada nak tanya perempuan tu pakai baju apa, surat apa. Ceritalah sikit, senang nak buat kerja. No. Komando, dia never say no. Lepas tu kalau dulu istana-istana Raja Melayu, dia ada panglima, dia panggil panglima pancung tak bertanya. Itu ada tu, duduk sebelah raja pegang pedang. Pancung tak bertanya. Zaman dulu punya raja kan. Pancung, tuanku. Bukan itu, sebelah. Ampun, dia tak ada tanya. Ini dulu panglima pancung tak bertanya. Salah orang lah. Ada kan, keturunannya pun ada. Yang cerita dulu lah, bukan menghina, tidak. Ali, Miqdad dengan Zubair, beres bos. Geluguk. Dapat dia sampai ke Raudatul Khah, nampak satu perempuan yang mencurigakan. Ali tahan dia. Faqulna akhrijil kitab. Ali kata, keluarkan surat. Faqalat ma ma'i kitab. Apa surat? Apa surat? Apa ni? Apa tahan-tahan orang ni? Apa mana surat? Ali bagi kata dua, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna siyab. Bagi kerjasama. Minta surat. Kalau tidak, aku telanjangkan kau tengah padang pasir ni. Zaman tu itu jam Suhakam tak ada. Apa peduli hak asasi, no such thing. Boleh jalan kau punya hak asasi, tak ada. Kau nak bagi surat ke, aku telanjang kau tengah padang pasir ni. Hanya di laut tengah-tengah padang pasir ni. Perempuan ni pun dah tahu, silap juga masa tu perisikan hantar perempuan. Buat apa? Kalau kena telanjang dah habis. Kau buka baju kau sekarang. Perempuan ni takut bagi surat. Ali dapat surat, dia terus berlari balik Madinah. Nabi dapat surat, Nabi panggil mesyuarat inner circle dia, usrah dia yang paling rahsia. Tengah malam meeting. Umar Al-Khattab ada yang penting-penting lah. Nabi bagi surat, suruh sahabat baca. Baca detail, itinerary. Pergerakan bertolak, pergi ke bulan, berapa orang Nabi bawa, kuda dia berapa. Detail. Sahabat yang menengok surat menggigil. Kemudian Umar Al-Khattab tanya, siapa punya kerja ni? Nabi pun jawab, Hatib bin Balta'ah. Hatib tak ada dalam meeting. Hatib bin Balta'ah. Umar dia mudah, dia jenis panglima pancung, tak tanya juga. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuku hazal munafiq. Titahkan saya sekarang, saya akan penggal leher dia, saya letak kepala di atas meja sekarang juga. Cepat, suruh, saya akan pergi sekarang. Nabi kata, sabar. Aku bukan tak boleh keluar arahan. Innahu qad syahida badran. Hatib ni, dia veteran perang. Dia pernah join perang Badar. Aku dah berjanji dengan orang perang Badar ni ada keistimewaan. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Aku dah isytiharkan orang-orang masuk perang Badar, semuanya itu dapat syurga semua. Itu hadis, ada dalam hadis Bukhari. Jadi kata Nabi, kita maafkanlah dia. Umar kata, nak maaf, ini rahsia negara. Inilah, kita panggil dia, minta dia bagi penjelasan. Nabi lembut. Panggil Hatib. Hatib menggigil. Siapa sangka surat boleh ada balik depan dia. Don't play lah ini. Perisikan number 1 lah Jibril. Hatib tengok dah. Dia kata matilah aku. Nabi tanya, apa sebab kau hantar surat?
Ya Rasulullah, saya demi Allah bukan nak khianat. Saya sayang Islam. Saya bukan nak khianat. Cuma saudara saya masih ramai di Mekah, ya Rasulullah. Saya hanya bagi dia orang supaya buat persiapan. Kita nak pergi, nanti pasti ada sekatan PKPD, PKP macam-macam. Kedai tutup, tak boleh keluar kapiu 3 hari. Saya minta dia orang tolong siap belikan susu anak, siap-siap beras, beli apa yang patut, beli top up, apa yang patutlah. Tak ada niat pun saya nak khianat. Suruh dia orang standby aja. Itu je ya Rasulullah. Nabi diam. Tiba-tiba turun firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang engkau sampaikan kepada mereka berita-berita, dek kerana kasih sayang kamu kepada mereka. Surah Mumtahanah ayat yang pertama. Ayat itu tegur kepada Hatib bin Balta'ah dan juga tegur kepada kita semua. Mana tak boleh cerita, jangan cerita. Apa rahsia yang boleh simpan, simpan. Tak semua boleh share. Ada benda yang kita borak habis sini sajalah. Yang kau nak cerita-cerita, oh saya share ni sebab saya sharing is caring. Bukan. Ada benda tak sesuai share. Itu kita sama kita je. Micro moments yang kalau share become macro problem. Itu masalah share. Jadi tak payah share. Tuan-tuan, mungkin bagi tuan-tuan, biasalah Ustaz, Nabi memang dia pemaaf, tak ada masalah. Tahukah tuan-tuan, Nabi-Nabi yang lain tak macam tu? Dia kan membawang Nabi lain lagi. Ni bukan kita, sebab tadi kan di awal kita sebut Nabi ni banding dengan kita tak layak. Kita banding apple dengan apple. Nabi banding dengan Nabi. Saya ambil contoh. Tuan-tuan pernah dengar cerita Nabi Musa AS. Ni bukan kita mengendahkan Nabi Musa, tapi ini cerita semua direkod dalam Quran. Nabi Musa, dia kan naik Bukit Tursina. Dia tinggalkan kaum dia dengan Nabi Harun. Harun, kau jaga ni budak-budak, aku mau naik atas jumpa Tuhan, ambil arahan. Okeylah. Nabi Musa naik, Nabi Harun diamanahkan untuk jaga kaumnya yang duduk di bawah. Apabila Nabi Musa turun, Nabi Musa dapati kaumnya dah ukir patung lembu betina. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu kan? Artinya kaum dia sendiri khianat kepada dia. Apa reaksi Nabi Musa? Nabi Musa nombor 1 yang dia cari Nabi Harun. Dalam setengah riwayat disebutkan dia baling buku ataupun kitab lembaran, dia cari Nabi Harun, kemudian dia telah marah Nabi Harun. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa'asaita amri. Allah rekodkan dalam Quran. Berkata Musa kepada Harun, wahai Harun, apa yang menghalang kau ketika melihat mereka sesat? Adakah kau tak nak dengar arahan daripada aku? Nabi Harun ketika ditanya oleh Nabi Musa, dia pun menjawab, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun menjawab, wahai pak saudaraku, janganlah tarik janggut aku, janganlah kau tonyol kepala aku. Rupanya Nabi Musa bertanya kepada Harun, bukannya tanya depan-depan, apasal kau tak jaga budak-budak? Bukan, sambil tarik janggut. Apasal kau tak jaga budak-budak? Tarik janggut. Sakit. Kau ni pun tak boleh nak jaga. Allah rekodkan dalam surah Toha ayat 92 sampai 94. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala rekodkan, qala ibnu umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Wahai pak saudaraku, sesungguhnya kaum kita telah menganggap aku ni lemah
Mereka tidak mahu dengar cakap aku dan hampir nak membunuhku. Wa kadu yaqtulunani. Mereka hampir nak membunuhku, wahai bang. Oleh itu, janganlah fala tushmit bil a'da. Janganlah bang buat macam ni dekat saya. Nanti dia orang lagi tepuk tangan, padahal muka Harun, padahal muka Harun, padahal muka. Wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Janganlah masukkan saya dalam kaum orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat 150. Bukan kita merendahkan Nabi Musa. Nabi Musa ni dia garang. Nabi Musa tuan-tuan, dia pernah tumbuk orang mati. Nabi Musa, dia punya ayun penumbuk, meninggal satu orang. Itu dicerita dalam Quran juga. Jadi ketika dia dapati perjuangannya dikhianati oleh orang dia sendiri, dia cari Nabi Harun, tarik janggut. Nabi kita plan perancangan nak ke Mekah bocor. Kalau dia nak tarik janggut Hatib bin Balta'ah, dia boleh tarik. Sakit hati. Tapi dia jenis orang pemaaf. Itulah Nabi kita. Ada satu cerita, patut Nabi lah ceramah sikit lagi boleh ya. Sedap cerita pemaaf Nabi ni. Ada satu cerita Nabi tuan-tuan, ni musim-musim pilihan raya ni sesuai cerita ni. Nabi pernah dituduh pecah amanah. Pernah. Punyalah manusia ni kuat menuduh. Nabi pun pernah dituduh rasuah. Nabi kita pernah dituduh rasuah, salah guna duit, makan duit rakyat. Pernah. Itu dia dah al-amin lah tu. Dah sempurna dah, tak ada dosa. Ketika bila dia dituduh? Ketika pembahagian harta dalam perang Hunain. Perang ini berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Nabi dan 10,000 sahabat masuk ke kota Mekah. Kemudian bila dah berjaya, menyebabkan orang-orang Mekah dah jadi takut apa semua, ada yang berundur. Ketika mereka berundur, mereka cipta pula kekuatan untuk lawan orang Islam di Mekah. Dia buat lawan daripada puak Hawazin dengan puak Saqif. Mereka pun nak lawan balik dengan Nabi. Sebab tak puas hati, orang Islam berjaya takluk Mekah. Jadi kawasan tu berlaku di Lembah Hunain. Lembah Hunain ni dia duduk antara Mekah dengan Taif. Tapi dia lebih dekat dengan Taif. Jadi bila perang tu nak berlaku, orang Islam ketika itu asalnya ada 10,000 orang. Tapi bila dah masuk Mekah, ada 2,000 orang musyrik masuk Islam, join orang Islam. Dan kita dah jadi 12,000 orang. Bila orang Islam dah bertambah jadi 12,000 orang, sahabat-sahabat ketika itu dia ada sikit dia ada ujub sikit. Tengok kita sudah ramai. We got numbers, you know. We got numbers. Don't play. We got numbers. Don't play. Dia dah rasa ramai. Kita ada majority. Kita ramai. Jom kita belasah saja geng-geng orang-orang Mekah ini. Orang Islam dah ada ujub. Dan itu Allah tegur. Qad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratakum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ard. Allah Ta'ala tegur, sesungguhnya akulah yang menolong kau dalam banyak medan perang, termasuklah perang Hunain, iaitu idh a'jabatkum kasratakum, ketika kamu semua terlalu sombong dengan jumlah kamu yang ramai. Allah tegur, kau jangan ingat we got numbers, kita akan umbi, kita menyokong kita, rakyat bersama dengan kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Allah Ta'ala tegur, mu jangan sombong with your numbers. Itu surah Taubah ayat 25. Allah tegur. Peringkat awal orang Islam kucak-kacir juga. Tapi akhirnya orang Islam menang. 70 musuh terbunuh, 6,000 musuh ditawan. Dan itu dalam sejarah peperangan Islam, rampasan perang paling banyak dalam sejarah. Orang Islam berjaya merampas 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih perak bersamaan 213 gram. Kenapa banyak sangat harta rampasan perang? Kerana musuh masa dia orang pindah, bawa semua barang. Sebab dia tak nak orang Mekah rampas barang dia di Mekah.
padan muka. Siapa suruh bawa semua? Harta rampasan banyak. Bila harta dah banyak, timbul masalah pengagihan. Ini macam masalah pengagihan kerusi jugalah. Jadilah bubur-rebut ghanimah ni. Orang ni nak, mana kita nak utamakan? Orang ni rasa dia berat, orang ni rasa dia berat. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia ada cerita. Qala rajulun, wallahi inna hadhihi al-qismah ma mutila fiha wa ma uridu biha wajhullah. Demi Allah, pembahagian harta yang dapat sesama kita ni tidak adil. Tidak adil. Yang ini pengagihan ni bukan kerana nak mencari redha Allah, tapi semua nak tolong kroni saja. Dia mengata pada siapa? Mengata pada Nabi. Yang mengagihkan Nabi. Orang sampai kiamat tak puas hati dengan Nabi boleh bantai, ni pula Perdana Menteri lagi lah dia bantai. Lagi menteri besar lagi lah teruk kena ya. Pengurusi masjid lagi teruk ya. Nabi orang boleh tak percaya. Duit ni lagi kita tak hantar ke rumah dia, letak dalam poket dia tak percaya kita. Bagi pula dia nak tahu sama banyak tak dengan orang lain. Kalau tak tahu dia bantai lagi kita. Jadi cerita tu sampai ke telinga Nabi. Orang mengadu, ya Rasul, ada geng-geng kita ni kata Tuhan tak adil. Unit tertentu dapat, orang ni tak dapat, orang ni tak dapat, macam-macam ni. Benda dah banyak harta, kambing 40,000. Berubah muka Nabi. Fataghayyar wajhahu hatta kana kasirfi. Muka Nabi berubah menjadi merah semua ni, termasuk telinga-telinga Nabi. Kemudian Nabi dalam menahan geram dia bercakap, "Faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluhu." Kalau engkau boleh kata aku tak adil, tunjukkan satu orang dalam dunia yang boleh jadi contoh adil lebih daripada aku. Tunjukkan. Siapa yang dalam dunia ni yang kau kata paling adil? Meh aku nak jumpa. Kalau bukan aku yang paling adil, siapa lagi? Meh aku nak kenal. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsar ma hadza fasabara. Demi Allah, Allah berikan kasih sayang rahmat kepada Nabi Musa. Nabi kita sebut Nabi Musa. Allah rahmati Nabi Musa yang disakiti hatinya lebih teruk daripada ini, tetapi dia sangat sabar. Nabi relax balik. Sabar. Astaghfirullahalazim. Kita dah bagi duit penat-penat, ada lagi cakap-cakap, oh duit tak sampai lah ini, kong kali kong mesti tolong saudara kroni. Sakit betul hati aku. Tapi dia kata sabar. Allah rahmati Nabi Musa. Sahabat heran, kenapa Nabi sebut Nabi Musa? Rupanya tuan-tuan, Nabi Musa kena lagi teruk daripada Nabi kita. Nabi kita hanya difitnah, tidak agih duit secara adil. Nabi Musa lebih teruk difitnah kerana orang masa tu bercakap tentang apa rupa kemaluan dia. Lagi teruk. Nabi Musa ni kesian tuan-tuan. Nabi Musa ni panjang pula cerita dia kan. Saya ringkas-ringkas dia cerita banyak. Nabi Musa ni, Nabi pernah cerita. Kata Abu Hurairah, Nabi cerita, kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd. Orang-orang Israel Yahudi ni dulu, dia ada satu tabiat, mandi ramai-ramai bertelanjang. Dia macam nudist area, nudist beach. Kawasan mandi itu tak boleh pakai, sampai sekarang pun ada. Kalau tuan-tuan pergi Australia, pergi ke tempat-tempat tertentu, dia ada nudist beach. Kalau di Sydney misalnya, di Bondi Beach misalnya, itu semua orang mandi telanjang. Saya tak pernah tengok orang cerita. Kata, ustaz tahu mana? Saya Google. Orang cerita tak pernah pergi. Dia kata, terror ustaz ni. Dia ada Bondi Beach, Manly Beach. Itu pun orang cerita, saya tak tengok. Sampai sekarang mereka ada tempat mandi telanjang ramai-ramai. Jadi orang Yahudi dulu kata Nabi mandi telanjang. Wa kana Musa alaihissalam yaghtasil wahdahu faqal. Tapi Nabi Musa sebab dia ada maruah, dia tak mandi telanjang. Dia mandi pakai kain basahan.
Sehingga kan orang ramai mengatakan ma yamna Musa ayaqtaz ma'ana illa annahu adaru. Masing-masing membawa. Agaknya Musa ni tak nak mandi dengan kita, tak nak buka kain bertelanjang. Aku rasa dia punya barang cacat lah. Bayangkan tuan-tuan, seorang Nabi yang nak dakwah, pengikut dia siang malam fikir apa rupa punai Nabi dia. Tuan-tuan ingat kita tak sakit jiwa. Mana dia datang berceramah, semua orang mikir benda lah rupa. Tak ada kerja. Bayangkan dituduh pula kemaluannya itu adar, cacat. Ada kata agak ada tanduk ke apa, tak tahulah. Saya ingat kalau kita pula, jangankan Nabi, kalau kita jadi ustaz pun berceramah, Kulu kele berceramah, live sana live sini, tiba-tiba orang komen bawah tu semua nak tahu kemaluan kita. Apa yang aku ceramah 1 jam, kau tak ambil konten, kau sibuk fikir ustaz betul ke orang kata ustaz punya mic ada spoiler. La ilaha illallah. Apa benda kau orang ni? Kita pun sakit hati. Nabi Musa, bayangkanlah orang fikir kemaluan dia. Ni Nabi kita cerita. Nabi Musa sabar. Padahal saya sebut dah tadi, Nabi Musa bukan calang-calang orang. Masa muda berangin. Dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran surah Qasas ayat 15. Farakazahu Musa faqada alaih qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Nabi Musa masa muda dia pernah tengok ada 2 orang bergaduh. Satu orang Firaun, satu orang Bani Israel. Kaum dia. Gaduh. Orang minta tolong. Musa, tolong aku. Ni geng kita. Wak kita lah kau ni. Mai tolong. Nabi Musa pergi, dia bagi satu penumbuk. Boom, mati. Punyalah penumbuk sulung dia power, meninggal orang Yahudi, orang Firaun itu. Bila dah meninggal, datang orang ramai. Mereka kata, mati, habislah engkau, Firaun tangkap engkau. Nabi Musa kata, hadza min amali syaitan. Bukan saya. Saya ayun satu penumbuk je. Ni mesti setan punya kerja. Ni mesti kerja setan. Nabi Musa takut. Itu yang dia lari. Itu yang dia duduk dengan satu keluarga yang ada 2 orang anak perempuan. Dia pikulkan ayah. The rest was story lah. Tuan-tuan tahu cerita itu. Tapi Nabi Musa bila dah berumur ni, dia banyak cool down. Orang duk bincang kemaluan dia macam mana, dia sabar. Sehingga ada satu riwayat menyebut satu hari Nabi Musa pergi mandi. Ketika dia mandi di satu kawasan sungai, fazahaba marratan yaghtasil fawadda'a thawbahu ala hajar fafarra hajar bisawbi. Nabi cerita Nabi Musa pernah pergi mandi, dia taruhkan pakaiannya di satu tempat batu, lepas tu dia mandi pakai kain basahan. Tiba-tiba batu tempat dia meletakkan baju dia tadi, fafarral hajar bisawbi, batu tu lari. Batu boleh lari, bawa baju Nabi Musa. Qala fajamaha Musa bi azari yaqul sawbi hajar. Nabi kita cerita Nabi Musa pun terperanjat. Batu, apasal kau bawa lari aku punya baju? Batu. Nabi Musa kejarlah batu tu dengan pakai kain basahan. Hatta nazarat Banu Israel ila sawati Musa. Masa Nabi Musa berlari mengejar bajunya pakai kain basahan, adalah beberapa orang Bani Israel ni duduk tepi-tepi ladang tu agaknya. Ternampak Nabi Musa berlari, terselak sedikit aurat dia. Lantas ada yang kata fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Uish, lawa daripada hak kita lagi. Dia boleh tengok itu pula dah Nabi Musa duk mengejar baju. Faqamal hajar ba'da hatta nuzira ila qala fa akhadha thawba fatafiqa bil hajar darban. Nabi Musa pendek cerita kata Nabi, dia dapat tangkap batu, dia ambil baju, dia pun pukullah batu tu dengan beberapa pukulan. Qala Abu Hurairah, rekan kata Abu Hurairah, innahu bil hajar nadabun sittatun aw sab'atun darbun Musa alaihi salam bil hajar. Dan sampai sekarang kesan pukulan 6 ataupun bekas pukulan Nabi Musa itu masih ada lagi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan tuan-tuan, Nabi kita dituduh pecah amanah. Bagi dia berat dah.
Tapi dia mengenang balik, aku ni baru tuduh pecah mana. Umat Nabi Musa siang malam fikir kemaluan dia benda rupa lagi teruk. Dia pun boleh maaf. Jadi aku pun maafkanlah. Inilah dia sikit sebanyak sembang-sembang kita pada malam ni tuan-tuan. Moga-moga perangai sifat Nabi ni kita kena ikutlah. Memaafkan orang, terutama bila dah dekat-dekat nak raya ni. Maafkanlah. Orang manusia buat salah itu salah lah. Kita maafkan dan kita doa dia jangan buat lagi kesalahan-kesalahan itu. Banyak nak diterangkan tapi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.